Hari ni kita buat podcast kita di Witawira Park dan kita akan membincangkan tentang kat mana nak cari jodoh ni. Hai, selamat datang ke podcast kami. Saya Faiz. Saya Anis. Ramai remaja bertanya soalan pada kami tentang cinta. So, mari kita jawab dalam segmen Bukan Cinta Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen Bukan Cinta Biasa, di mana kita membincangkan tentang isu lelaki, perempuan, jodoh, kahwin, cinta dan pelbagai lagi soalan-soalan yang remaja tuju pada kami. Dan kami mencuba untuk menjawabnya berdasarkan pengalaman kami, insyaAllah. Pada sesiapa sahaja yang first time, jangan lupa untuk subscribe dan like dan share kepada kawan-kawan. Dan terima kasih kepada semua yang telah banyak menyokong kami dan banyak menanyakan soalan-soalan yang menarik sebenarnya untuk kita bincangkan kan. So untuk hari ini apa yang kita nak bincangkan? Soalan hari ini, saya nak tanya soalan. Saya tak tahu nak cari calon macam mana dan di mana. Ada kawan saya kenal orang through Tinder, tapi saya tak berkenal lah nak kenal orang kat Tinder. Yelah, betul lah, kadang-kadang kita nak cari jodoh kan. Kita nak dapatkan jodoh, tapi kita nak dengan cara yang baik kan. Tapi kita tak tahu kat mana kita nak cari jodoh ni. Betul. Kan. Nak cari jodoh ni, kalau macam jodoh biasa memang senang lah. Mana-mana kita jumpa, mana-mana kita cuba kan, WhatsApp ke, Facebook ke sebagainya, memang boleh possibility untuk kita jumpa jodoh. Cumanya kita kalau boleh kita nak jodoh yang terbaik. Kita nak cari orang yang soleh. Orang kata susah nak cari orang-orang yang baik kan. Kat mana kita nak cari orang yang baik, yang bagus di zaman sekarang ni? Masa zaman-zaman study dulu pernah juga adalah orang tanya seorang ustaz ni kan, macam kat mana nak cari jodoh, macam nak cari jodoh yang baik dan sebagainya kan. So ustaz tu jawab senang je. Dia kata banyakkan pergi tempat-tempat yang baik. Settle. Memang dia kata banyak pergi tempat yang baik. Alah, dia macam kita belajar mathematics kan. Konsep probability tu kan. So lagi banyak tempat-tempat baik yang kita pergi tu, dia high possibility lah kita akan dapat jodoh-jodoh yang baik kan. Tapi kalau kita banyak pergi tempat-tempat yang bukan-bukan, so kat situlah kita berjumpa dengan orang. So dia boleh jadi orang tu lah akan jadi pasangan hidup kita. Kalau kita nak yang baik kan, nak jodoh yang baik, kita kena banyak surroundkan diri kita ni kan, kelilingkan diri kita dengan benda-benda baik. Apa yang kita nak yang baik, ilmu yang baik, buat perkara-perkara yang baik, pergi ke tempat-tempat yang baik, ada kawan-kawan yang baik-baik kan. Sebab even kan bila kita ada kawan-kawan yang baik, so dia boleh jadi juga kawan-kawan yang baik ataupun senior-senior yang baik-baik ke kan. So dia boleh jadi juga jodoh kita tu datang melalui perantaraan orang-orang macam ni. Betul. Macam kita pun melalui perantaraan senior, sebab kita rapat dengan senior tu. So senior kita tu jodohkan kita. Dia benda ni dia medium, tapi persoalan dia macam mana kita nak dapatkan medium yang terbaik tu. So kat situlah kita kena pandai cari, pergilah ke mana-mana yang terbaik baik tadi tu. Yes. Macam ada orang tanya pada saya lah, khususnya untuk lelaki kan. Dia kata macam mana nak cari perempuan yang baik, yang solehah kan. Saya kata sebenarnya macam ni lah, daripada kita fokus untuk mencari orang yang solehah, which is memang kita kena usaha dan kita kena sentiasa mencari. Anggaplah kan, pasangan kita tu yang bakal kita nak kahwin tu, walaupun kita tak kenal, tak jumpa lagi, seolah macam cermin diri kita kan. Seolah macam contoh, dia busykan diri dia dengan program-program agama, dan pasangan kita tu pun kan, bakal kita pun seolah macam tengah juga. So itulah insyaAllah, sebab at the end of the day, yang kita semua sebut pada episod pertama sekali, yang menyaturkan kan, yang menjumpakan, yang menemukan, semua tu adalah dari Allah lah kan. Allah yang ketemukan kita, Allah yang somehow tiba-tiba terjumpa kat sini. Apa-apa medium lah. Apa-apa medium lah. Dan Allah nak lihat usaha kita tu sejauh mana kita memang nak dapatkan jodoh yang terbaik sejauh mana kita memang nak berubah diri kita ni kepada kebaikan. Dan kadang-kadang lah bila kita kata nak cari jodoh ni, kadang-kadang orang dia suka mendapatkan attention. Maksud attention ni contohnya macam ni lah, sebab dia nak bagi orang nampak dia kan, supaya orang suka kat dia, orang jatuh hati dan dia, dan akhirnya orang memilih untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup. Jadi kadang-kadang ni lah kita tertipu lah dengan benda-benda ni, yang menyebabkan kita berusaha untuk mencantikkan diri kita kan, supaya bila kita pergi kat tempat orang ramai, kita ni macam kita nampak yang terbaik, yang paling cantik, yang paling cantik, supaya orang nampak kita, dan akhirnya orang pun jatuh hati pada kita kan. Sebab jodoh ni memang rahsia Allah akan bagi yang terbaik. So kita tak perlu pun untuk menjadi that attention seeker lah untuk mendapatkan jodoh. Kadang lelaki ni, lelaki faham lah, dia cuba untuk menarik perhatian pasangan yang berlainan jantina dengan kita kan. Dia cuba macam-macam usaha lah. Yelah, dia memang betul pun Islam suruh kita menjaga penampilan dan sebagainya, tapi kita kena selalu check bila kita buat sesuatu benda tu, aku buat benda ni memang untuk Allah ke sebenarnya, ke sebab ada agenda lain. Macam kita buat ni memang
nak attract orang supaya tengok kita ke kan. So benda tu bahayalah. Jadi kita nak jaga penampilan, nak jadi kemas tak ada masalah. Memang itu yang Islam ajar pun. Betul. Tapi kita kena jaga niat kita yang aku buat ni memang untuk Allah. Sebenarnya rugilah kalau kita dress up hanya semata-mata untuk menarik perhatian orang lain. Rugilah kan. Sebenarnya Allah bagi nikmat kepada kita, rezeki pada kita untuk kita pakaian kemas, yang bersih, yang suci, supaya orang nampak kita ni presentable. Orang nampak ni confident dia tinggi. Dan sebenarnya kan, dia bukan hanya sekadar luaran sebenarnya. Dia come in one package. Branding seseorang tu ialah di mana pakaian dia, cara dia cakap, cara dia bawa diri, cara dia layan orang, kan? Macam dalaman dia kan? Cara dia, macam mana dia hubungan dia dengan Allah, macam mana dia menjaga diri dia kan, macam mana ketakwaan diri dia. So benda-benda macam tu. Contoh kan, kita bagi contoh. Kalau dekat office lah kan, biasanya kadang-kadang saya nampak, saya pernah intern kan dekat office, lelaki perempuan bertepuk tampar kan. Padahal ada tu yang dah kahwin kan, ada tu yang ialah masih lagi bujang dan sebagainya, bergelak berlebihan. Kadang-kadang kita rasa macam bergurau-gurau senda, yang saya rasa macam saya tengok kan macam inilah bertepuk tampar apa semua serius kan, macam ni kan. Bukan ada yang dah kahwin dan sebagainya. So benda-benda macam tu kadang-kadang kita terasa bahaya sebenarnya kan. Kadang-kadang terlebih-lebih mesra ni bahaya. Kita mesra-mesra, apa kita nak attract sebenarnya? Kita akan, bila kita mesra-mesra, kita akan attract orang yang suka pada mesra-mesra ni lah. So bila betul. Sebab kebanyakannya sebenarnya kalau orang yang memang dia jaga diri dia, jaga hubungan dengan Allah, dia tak akan senang-senang pun nak mengurat orang. Betul. Kalau kita jenis yang bermesra-mesra berlebihan ni, kita akan attract orang yang suka bermesra-mesra berlebihan. Tapi kalau kita ni jenis yang menjaga, bukan sombong ni, maksudnya jangan salah anggap sombong. Kita menjaga diri kita, dan kita akan somehow attract orang-orang yang bagusnya dia ni menjaga. Dia ada value tu. Macam saya contoh, yelah sebelum saya tengok isteri saya ni kan, saya tengok daripada jauh waktu kita orang berprogram dan sebagainya dalam meeting kan. Kami walaupun sebelum kahwin, kami meeting untuk organize program dan sebagainya. Kami profesional lah kan, ramai-ramai lah, bukan berdua saja. Dan kita tengok cara dia bawa diri, cara dia bagi dia punya pendapat dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, bila lelaki-lelaki yang macam biasa-biasa ni datang dan sebagainya kan, dia menjaga, dan kita she's special So itu yang kita nak. Macam saya meletakkan kriteria yang sangat penting lah, iaitu saya nak isteri saya yang sangat-sangat menjaga dia punya pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Sebab saya ni tak nak kan, kalau sebelum kahwin dia dah mula mesra-mesra dengan orang lain, lepas kahwin adakah saya boleh menjamin dia ni akan tidak bermesra-mesra dengan lelaki lain di belakang saya kan? Alhamdulillah sekarang saya tenang lah. Saya tak pernah risau, sebab sebelum kahwin dia dah menjaga, dan insyaAllah lepas kahwin saya tahu dia akan menjaga diri dia lah. Itu penting lah. Macam even saya pun sebelum kahwin pun memang saya nak lelaki yang menjaga. Sebab lelaki kan memang fitnah dia memang wanita lah kan. Betul. Lelaki kan. Jadi memang saya nak lelaki yang memang menjaga pergaulan lah. Jadi saya punya yang kakak senior yang jodohkan kami berdua pun memang dia tahu saya macam mana, dan dia memang berusaha lah untuk mencari lelaki yang memang menjaga kan. So masa dia cakap saya pun, dia kata lelaki ni memang jaga kan. Anis kan nak lelaki macam ni lah, macam tu. Itulah saya sekarang sampai orang panggil saya sombong sebenarnya. Terutamanya kalau orang perempuan kawan-kawan yang cosmate dan sebagainya kan. Memang kalau diorang tanya soalan dan sebagainya, saya jawab sekadar apa yang perlu kan, secara profesional. Tapi lebih-lebih tu saya tak buat apa tu, tengah makan ke apa benda, saya tak lebih-lebih. So orang yang tak tahu dan sebagainya, dia menganggap saya ni orang-orang yang jenis yang mesra-mesra, dia rasa orang macam ni sombong lah. Tapi bagi saya suka. Saya tenang, saya tak ada apa-apa masalah. Macam kalau suami saya pergi jauh mana-mana pun, ada kerja ke apa, saya insyaAllah memang saya tenang, sebab saya tahu dia macam mana. Bila kita jaga pergaulan ni kan, so kita dah menapis orang-orang yang tak menjaga pergaulan. Sebab bila kita jaga pergaulan, bertemu dengan orang yang tidak menjaga pergaulan. Orang yang tidak menjaga pergaulan ni, dia tahu kita dah jaga pergaulan. So dia tak masuk lah. Tak masuk lah. Dia tak nak lah approach kita kan, sebab dia tahu kita macam mana. So bila kita dah jadi yang, kita dah improve diri kita daripada segi situ, kita dah menapis jodoh-jodoh yang dia tak menjaga pergaulan ni. Okay, sebut pasal technicality tentang macam mana nak jadi jodoh, dari segi macam mana nak approach ataupun macam mana nak ngorak perempuan tu kan. Bagi saya kan, saya ada nasihat yang sangat penting lah untuk orang lelaki kat luar sana kan. Bagi saya kan, kita ni jadilah lelaki yang mahal lah. Jadi lelaki yang mahal, yang tidak mudah sangat untuk mengorak perempuan ni. Jumpa sikit macam tu macam tu pivit kan, sikit-sikit pun pivit. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia nak mengacau semua orang? Jadi macam murah, jadi macam
mudah nak mengorak orang. And pula perempuan pula dia suka. Kadang-kadang ada jenis yang suka bermesra ni, memang dia akan suka lah. Dia rasa dia hot lah. Dia kan ramai orang nak hot. kat dia, datang approach dia. Betul. Tapi adakah itu menjamin kebahagiaan dia kalaulah itu jodoh dia nanti? Kita tak nak benda macam tu kan. Saya bagi analogi lah kan. Kalau kita tengok macam kereta-kereta mahal kan, kereta-kereta mahal kan, kalau tengok Lamborghini lah kan, Lamborghini ke Ferrari ke yang mahal kan, kita kadang kereta-kereta mahal lah ni 1 juta 2 juta ni, kita tengok dari jauh je, tengok macam tu je kan. Nak dekat-dekat pun kita takut tercalar lah, takut terguris ke, takut jangan kalau kena terkemek kereta ni habis kena bayar. So sebabkan harga kereta tu mahal, sebab kan value kereta tu sangat tinggi, kita pun tak berani nak approach. Tetapi dia hanya menarik orang-orang yang sesuai, orang-orang yang layak, orang-orang yang mampu untuk memiliki kereta tu. Macam itulah juga jodoh kan. Betul. So kalau kita jaga diri kita betul-betul ni, hanya orang tertentu je kan yang layak boleh mendapatkan diri kita ni. Macam mana kita bawa diri kita lah kan. Kalau kita ni kereta-kereta yang kereta murah, low cost, murah dan sebagainya, and orang pun senang memiliki kita, senang test drive orang panggil test drive, senang test drive, bawa ke hulu ke sini, pergi makan, pergi semua lelas. Kalau tiba tak suka, ya je lah, sebab tak ada value. So itu analogi lah. Kita bukan mengatakan siapa bawa kereta buruk ke kereta mahal. Itu kereta tu tak ada kena-mengena. Ni kita nak bagi analogi supaya value, lebih faham kan kenapa kita kena jadi yang mahal ni. So berkaitan dengan kat mana kan, apps ke Tinder dan sebagainya, kita kena tengok balik niat kita kan. Kita masuk apps tu ataupun kita masuk satu platform, website, whatever it is, apa niat kita sebenarnya? Adakah kita hanya mencari jodoh untuk mencari pasangan hidup? Hanya sekadar itu? Sebab kadang-kadang sebenarnya macam ni lah, sebenarnya kita kena nampak big picture of perkahwinan kita ni. Dan boleh juga jadi kan, kita ni tengah macam rushing nak cari jodoh sebab kita mendapat tekanan kan. Tekanan mungkin dari segi umur kita, kita dah makin meningkat dah umur tapi tak kahwin-kahwin kan. Jadi macam rushing atau macam pressure nak dapat jodoh, ataupun mungkin mendapat pressure, tekanan tu daripada family kan. Kadang-kadang rasa lonely. Untuk lelaki lah rasa lonely ke, tak ada siapa so, nak message ke dan sebagainya. So kadang-kadang benda tu menjadikan kita macam tangkap muat. Siapa-siapa je lah, siapa kita nak kahwin kan. So kalau macam tu bahayalah. Kita kena nampak big picture sebab kita nak bawa perkahwinan kita ni ke mana, dan apa yang kita nak capai dalam perkahwinan kita ni. So memang kena nampak sebab ni ibadah yang panjang kan. Betul. Ibadah yang paling panjang yang kita akan lalui kan. Nak bawa sampai ke akhirat, nak bawa ke syurga. Jadi tak boleh lah macam main tangkap muat kan. Pergi macam ambil je lah, pergi je lah mana-mana platform pun kan. Pergi je lah mana-mana tempat kan, asal dapat jodoh. Janji jumpa. Janji jumpa. So bahayalah. Jadi kita kenalah betulkan balik mindset kita. Betul. Kan. Ni kan banyakkanlah bawa diri kita ni pergi ke tempat-tempat yang baik-baik kan. Pergi program yang baik-baik kan. Pergi meningkatkan, improve diri kita tu. Ya, semuanya yang baik-baik lah. So insya-Allah jodoh yang akan sampai kepada kita tu pun Allah akan bagi yang terbaik. Mana tahu insya-Allah Ustazah tengok kita, kawan-kawan kita yang baik-baik ni kata, saya ada adik, saya ada saudara mara yang saya kenal. Memang macam cara macam tu lah, itu yang terbaik. Betul-betul. Mereka sebenarnya orang-orang sekeliling kita, dia pun medium-medium juga. So medium-medium untuk mendapatkan jodoh lah. Jadi bila dia tengok kita ni macam, baguslah budak ni kan, rajin rajin pergi masjid ke, rajin pergi majlis ilmu kan. So dia rasa tertarik untuk nak jadikan dia adik ipar ke, kakak ipar ke, dia nak jodohkan dengan family dia. Betul. Ke ataupun mana-mana kawan yang dia kenal ke kan. So jadilah yang terbaik. Jadi yang terbaik, cari tempat-tempat yang baik. InsyaAllah Allah akan ketemukan kita dengan orang-orang yang baik. So insyaAllah tu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa hadapan, minggu depan insyaAllah, setiap hari Sabtu 9 malam. Assalamualaikum.